Pemandu Honda buat laporan kata pemandu lori yang telah meninggal yang masuk laluannya. Akan tetapi rakaman video memaparkan ada yang tidak kena dengan dakwaan itu. Apa yang berlaku sebenarnya? Kecoh baru-baru ini tentang satu rakaman kamera papan pemuka sebuah kenderaan lain yang merakam detik satu kemalangan maut, hingga mendapat pelbagai reaksi masyarakat kerana laporan polis dari salah satu pihak yang terlibat kemalangan seakan bercanggah dengan kejadian sebenar yang berlaku hasil penelitian video kejadian. Didakwa, pemandu kereta Honda yang terbabit dalam kemalangan hingga menyebabkan pemandu lori maut di kilometer 46.8 Lebuhraya Utara Selatan arah utara, telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Kulai. Menurutnya, dalam laporan itu, pemandu kereta mendakwa, pemandu lori lah yang mengubah haluan hingga menyebabkan kemalangan berlaku. Namun hasil video memperlihatkan, kejadian jam 8.25 pagi berkenaan, lori yang membawa muatan ayam sejuk beku dipandu mangsa berusia 39 tahun itu sebenarnya telah dirempur kereta Honda berkenaan. Akibat rempuhan tersebut, lori itu terbabas dan telah melanggar pembahagi jalan sebelum terbalik. Disebabkan itu, mangsa yang tersepit di dalam kenderaannya telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bagaimanapun, pemandu kereta Honda berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kena tangkap basah di hotel? Didakwa pasangan suami isteri kena pedajal oleh makcik kedai makan. Apa yang berlaku sebenarnya? Baru-baru ini tular satu video, hanya disebabkan masalah dengan seorang pemilik kedai makan. Pasangan suami isteri terpaksa berhadapan dengan serbuan dari pejabat agama Islam sewaktu menginap di sebuah hotel murah. Menurut perkongsian di TikTok oleh akaun Z_Rozwan, dia dan isteri yang baru sebulan bernikah telah ditangkap basah oleh pegawai-pegawai Jabatan Agama Islam namun terlepas memandangkan mempunyai kad pernikahan. Menerusi cerita Z, mereka sebelum menginap di hotel murah itu telah pergi ke satu restoran berhampiran untuk menjamu selera. Namun disebabkan servis yang begitu lambat sehingga hampir sejam makanan dipesan pun belum tiba, dia dan isteri telah bergerak untuk makan di tempat lain kerana sudah terlalu lapar. Dakwanya lagi dalam video tersebut, ternyata pemilik restoran berkenaan tidak berpuas hati dan pergi bertemu mereka dengan mengambil gambar dan menggunakan ayat-ayat simpati. Suami kepada makcik tersebut juga telah mengekori pasangan ini sehingga ke hotel OYO berdekatan dan mengambil peluang untuk memerangkap mereka dengan membuat aduan kepada pejabat agama. Susulan kejadian itu, Z dan pasangannya terpaksa melayani pegawai agama yang datang menjalankan tugas selepas menerima aduan walaupun perlu bangun awal pagi memandangkan bakal menaiki penerbangan ke Paris untuk berbulan madu. Namun, mujurlah mereka mempunyai kad pernikahan yang sah dan dapat didengar yang pegawai agama tersebut mengucapkan selamat pengantin baru dan beredar selepas terbukti mereka adalah suami isteri. Sungai Pahang ini telah kering dan fenomena ini didakwa lebih teruk dari tahun 1996. Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Baru-baru ini tular menerusi beberapa klip video yang dimuat naik oleh pemilik akaun sosial media Putera Semantan, Fal420 dan Ais Harani 09, menunjukkan bahawa fenomena sungai kering di Pahang yang berlaku sejak bulan lalu ini disifatkan luar biasa dan tidak pernah berlaku sejak 20 tahun yang lalu. Didakwa lagi, fenomena kemarau yang terjadi di Kampung Pesagi ini telah menyebabkan terbentuknya dataran pasir yang luas sehingga 3 km. Manakala merujuk pada laporan media, dikatakan juga, di Kampung Pesagi terdapat satu bahagian sungai telah kering sepenuhnya sehingga penduduk kampung boleh berjalan di tengah-tengah sungai tersebut. Walau bagaimanapun, air di seberang pulau, saluran lain sungai, masih mengalir bebas walaupun gelombang haba berterusan. Tindakan cerdik gadis ini untuk dapatkan semula laptopnya yang dicuri perompak warga asing buat ramai puas hati. Apa cerita sebenarnya? Menerusi akaun TikTok Miabel, gadis berkenaan menceritakan semula kisah bagaimana rumahnya telah dirompak sehinggalah berjaya menjejak semula laptop yang hilang. Kisahnya bermula apabila rumah telah dirompak pada siang hari. Antara barang yang berjaya dicuri termasuklah laptop yang baru dibeli dan juga beg dompet. Kemudian, beliau pun membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Walaupun sudah selalu berhubung dengan pihak polis untuk kemas kini kes itu, kelihatannya seperti situasi ini menemui jalan buntu. Namun, semua ini berubah apabila beliau menerima satu email daripada sebuah kedai komputer yang mana memaklumkan ada seseorang individu telah menghantar laptop untuk direset.
Bagaimanapun, individu tersebut yang merupakan warga asing dan bukan pemilik asal laptop kerana alamat email adalah milik wanita itu. Hal ini sekaligus menimbulkan syak wasangka bahawa laptop ini adalah hasil curi. Pekerja kedai itu kemudian memberikan nombor telefon suspek kepada beliau. Beliau lalu terfikir satu idea untuk mendapatkan semula barangan daripada suspek. Beliau terus mesej menerusi WhatsApp kepada nombor tersebut dan mengatakan mahu menghantar parcel ke rumah suspek tetapi ketiadaan alamat rumah. Jadi, beliau meminta suspek untuk memberikan lokasi sebenar. Suspek pula yang sudah masuk perangkap kerana menyangka benar-benar mempunyai hantaran itu pun memberikan location live kepada beliau. Tanpa berlengah, beliau memaklumkan kepada pihak polis bersama lokasi tersebut yang mana berhasil menangkap suspek selepas 2 hari kemudian. Barang-barang yang dicuri pula berjaya didapatkan semula dengan selamat. Kisah menarik ini telah menarik minat para netizen bahkan memuji tindakan licik beliau dalam mendapatkan semula barangan yang dicuri. Tidak lupa juga jasa kedai tersebut yang jujur dan sedia memaklumkan kepada beliau. Pembaca berita ini tidak dapat tahan sebab semasa sedang mengulas berita tentang budak 4 tahun yang maut kemalangan. Apa yang terjadi sebenarnya? Baru-baru ini tular satu video yang dikongsikan oleh akaun IG Call 101NY memaparkan Norintan Izrina Amir Hamzah tidak dapat mengawal emosi ketika menyampaikan berita tentang seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang maut selepas dirempur sebuah kenderaan utiliti sukan, SUV. Mangsa ketika itu dilaporkan sedang melintas di Jalan SS9A-8, Sungai Wei pada waktu berkenaan. Norintan Izrina difahamkan tersentuh berikutan nalurinya sebagai seorang ibu yang juga memiliki anak seusia dengan mangsa. Orang ramai yang menonton sedutan perkongsian berita berkenaan, turut terkesan dengan detik beremosi berkenaan. Antara salah satu komen pengguna media sosial, katanya, kes kemalangan itu dah biasa kami dengar, yang tak biasa tu bila pembaca berita sebab. Auto rindu anak-anak di rumah. Semoga mereka sihat-sihat sahaja. Pemandu ini dahlah lawan arus, siap keluar kereta dan buat tingkah Samson pula. Apa cerita sebenarnya? Baru-baru ini tular satu video memaparkan, seorang pemandu di Taman Segar, Ceras, Kuala Lumpur yang telah mengundang kemarahan warganet susulan lagak Samson yang dipamerkan ketika memandu di sebuah jalan di kawasan tersebut pada Khamis lepas. Sudahlah memandu melawan arus dari arah bertentangan, individu terbabit enggan berundur dan mengalah sebaik didatangi kenderaan yang berada di laluan yang betul. Pertembungan itu menyaksikan pemuda berbaju warna coklat dan berseluar pendek terbabit turut melakukan provokasi terhadap pemandu berkenaan, iaitu si perakam video. Enggan mengaku salah, individu terbabit dipercayai mengeluarkan kata-kata kesat selain turut menunjukkan isyarat jari tengah ketika kejadian. Semasa suspek turun dari keretanya, dia juga kelihatan seakan memegang satu objek atau alat yang berkemungkinan untuk menakutkan mangsa. Didakwa, ia kelihatan seperti pisau, namun tidak dapat dipastikan apakah sebenarnya objek yang sedang dipegangnya semasa bertingkah seakan pailang kepada mangsa. Setelah sekian lama suspek tidak diendahkan, akhirnya mangsa berjaya meneruskan perjalanannya ke destinasi. Akan tetapi, suspek kelihatan masih tidak puas hati, didakwa kerana tidak dilayan oleh mangsa. Lalu aksi biadab itu berterusan apabila si pelaku kemudiannya mengekori kenderaan terbabit dari arah belakang dan menahannya di sebuah kawasan berhampiran. Didakwa juga, jeritan serta kemarahan suspek berkenaan dapat didengari di akhir rakaman tersebut namun ia tidak dirakamkan menerusi kamera dashcam itu. Dimohon, sesiapa sahaja yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian ini diminta tampil ke balai berhampiran untuk membuat laporan. Masih gagah cari rezeki. Uncle Cina usia 71 tahun bukan beragama Islam ini setiap hari amalkan baca surah Yasin akibat bergaul dengan Melayu. Apa yang terjadi sebenarnya? Baru-baru ini telah tular satu video seorang warga emas berbangsa Cina yang difahamkan bukan beragama Islam masih kuat mencari rezeki sebagai pemandu e-hailing biarpun sudah berusia 71 tahun. Menerusi hantaran dimuat naik di platform TikTok, pengguna dikenali Rosani K memberitahu dia terharu dan terkesima dengan perkongsian sebuah video daripada grup WhatsApp mengenai seorang lelaki warga emas. Menerusi individu penumpang Grab berkenaan, katanya, Allahu Akbar. Al-Kisah petang tadi, iaitu hari kejadian, saya ambil Grab, iaitu guna perkhidmatan, dari Batu Belah ke Ion Bukit Tinggi. Pemandu berbangsa Cina berusia 71 tahun, masih sihat.
Apa yang membuatkan dirinya lebih tersentuh dan tidak menyangka apabila mendapat tahu Pak Cik berkenaan hanya mengamalkan doa pada setiap hari dan bacaan 17 ayat pertama surah Yasin. Uncle berkenaan mengamalkan semua bacaan tersebut hasil daripada bergaul dengan rakan-rakan berbangsa Melayu suatu ketika dahulu di UMW Toyota. Jelas penumpang itu lagi, bila saya tanya apa rahsianya. Apik tu jawab, hari-hari saya, iaitu Uncle berkenaan, doa dan baca 17 pertama ayat dari surah Yasin dan turut siap baca 2 kalimah syahadah. Ini semua hasil pergaulannya dengan rakan-rakan Melayu sewaktu bekerja di UMW Toyota suatu ketika dahulu. Melilih air mata saya mendengar, luahnya. Malah, Pak Cik berkenaan dilihat lancar membaca dan mengalunkan beberapa ayat surah tersebut. Agar ditunjukkan jalan dan memohon Allah meletakkan hambanya itu di tempat yang sepatutnya dan benar. Amin.